manakib, sebab kasihan Habib Hasan mulai pagi kerja keras hari ini insyaallah. Jadi majelis mempersilakan dulu Habib untuk mengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa fi hadha an-ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir di dalam Baitullah mengingati almarhum haulnya Bapak Kiai Haji Ahmad Asrari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau dalam golongan orang-orang yang salihin, orang-orang yang mendapat darajat yang tinggi di akhirat, orang-orang yang sentiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya dan muridnya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, saya minta maaf kerana mungkin saya terpaksa berundur awal sedikit ya. Bagaimana yang dikatakan tadi, memang dari pagi dan beberapa hari ini kita bermajlis terus, tapi saya hadir pada malam ini kerana sama-sama insyaAllah saya rasa untuk mendapatkan barakah insyaAllah daripada kehadiran hadirin dan hadirat insyaAllah, mengingati seorang yang saleh, seorang yang banyak berjasa kepada kita insyaAllah ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sentiasa mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sentiasa menghadap kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang banyak sujud kepada Allah. Kita akan masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sekarang kita berada di akhir Sya'ban. Apabila kita mengingati orang-orang yang saleh pada awliya-awliya Allah Subhanahu wa taala, apakah kelebihan mereka itu? Kelebihan mereka itu adalah mereka banyak sujud kepada Tuhan. Hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajahnya itu bercahaya kerana kesan-kesan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak sujud, maka dekatlah dirinya kepada Allah. Wasjud waqtarib. Dekat dirinya pada Allah. Bila dia sujud, banyak dia sujud, maka lebih dekatlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan sembahyang 17 rakaat. Dalam 17 rakaat 34 kali kita sujud. Yang paling banyak sekali adalah sujud. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Orang yang banyak sujud, dan kerana apa dia sujud? Dia sujud itu kerana dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Kalau kita lihat zaman-zaman dahulu mereka itu sujud kepada raja. Sujud pada raja. Kenapa? Menunjukkan mereka itu mengabdikan dirinya sebagai hamba kepada raja. Maka di sini dalam Islam kita tidak diizinkan sujud kepada sebarang makhluk. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hormati seorang itu? Walaupun dia seorang bapa, seorang guru, seorang raja, seorang maharaja, tetap menghormati seorang itu
ada batasnya, tidak boleh kita sujud. Karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang sujud itu menandakan dia seorang hamba. Dia seorang hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Al-Khaliq. Dan di sini kita hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran dengan bermacam-macam nama. Muhammad, Rasulullah, Nabiullah, Ahmad. Tapi yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Allah menyebutkan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi ini dia. Tuhan memperjalankan hambanya pada waktu malam. Abdi. Jadi bila Tuhan sebut ini hambanya, Tuhan tak bilang Muhammad. Tuhan tidak bilang Subhanalladzi asra bi Rasulillah, tidak. Bi Muhammad, tidak. Bi Nabi, tidak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi ketika Tuhan angkatkan darajah, Tuhan sebutkan abdi, hamba. Kerana hanya apabila seseorang itu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Tuhan angkatkan darajahnya. Kita melihat guru-guru kita, para salihin yang terdahulu, para aulia Allah Subhanahu wa taala, antara sifat-sifat mereka itu adalah sentiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Quran dikatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hambaku bertanya tentangku. Tuhan tidak bilang wa idza sa'alakal mu'min, wa idza sa'alakal muslim. Tidak. Tuhan tidak bilang kalau seorang muslim yang bertanya padaku, seorang mukmin tidak. Hamba. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Aku dekat. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu dekat hanya pada hamba-Nya. Orang yang dapat menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rasa bisanya besar diri, ujub atau apa sebagainya, ini riak sebagainya, itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hati seseorang itu sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakannya bahawa hati itu di antara dua jari Tuhan. Sebab itu disebutkan qalb. Hati itu disebutkan apa? Kalbu. Kalbu. Kalbu apa? Boleh digoyang. Jam terbalik. Itu bagaimana? Tuhan boleh terus kasihkan hidayah dan dia masuk dalam golongan yang benar, atau Tuhan akan tutup hidayah, dia akan digoda oleh syaitan. Bagaimana kalau seseorang itu badannya, tubuhnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya selalu dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama apabila dirinya itu selalu dia meletakkan di atas bumi, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan dirinya itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini Tuhan akan jauhkan dia, mengangkat dia daripada segala perkara yang tidak baik. Karena apabila dia sujud pada waktu apa? Dia sujud itu adalah pada waktu, pada saat dia sembahyang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sujud, yang paling banyak adalah sujud kita itu ketika kita sembahyang. Bila kita sembahyang, kita sujud dengan ikhlas. Apa Tuhan mengatakan? As-salatu
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana kita banyak sujud pada Allah, di situ nanti dengan sendirinya malaikat akan menjaga kita daripada melakukan maksiat. Dengan sendirinya hati kita akan mengarah kepada amalan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat yang sebesar-besarnya, memberikan kita inayah yang sebesar-besarnya, memberikan kita segala bantuan insya-Allah, dan kita masuk di dalam bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dan agar Allah terima segala doa kita dan ibadah kita dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi niyyah al-Fatihah. Insyaallah. وبلغنا رمضان وبأن الله يتقبل دعاءنا وقيامنا وصيامنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركة. اللهم اغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ويختم لنا بالحسنى. يا ربنا تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Saya minta maaf pada hadirin dan hadirat, saya terpaksa berundur kerana badan saya sedikit kurang begitu sihat, dan besok pagi pukul 6 saya terpaksa keluar, ada majlis di Malaysia. Doakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.